Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarifil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia Profesor Dr. Zaidatun binti Tasir, Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, timbalan-timbalan dekan, penolong-penolong dekan, pengurusi sekolah, dan juga duduk akademik. Yang kita raikan Al-Fadhil Dr. Muhammad Hairi bin Kamarudin selaku pembimbing program kerohanian FSSH untuk siri yang ke-79 pada pagi ini, dan semua pihak pengurusan tertinggi fakulti yang berusaha Encik Hairul Azmi bin Ishaq selaku pegawai penyelaras program-program online, merangkap timbalan pendaftar FSSH, semua staf FSSH yang dikasihi sekalian, serta para tetamu, para penonton yang setia untuk bersama-sama mencari ilmu, mempelajari sesuatu kata orang pelajaran yang boleh kita jadikan tauladan untuk bersama-sama menjadi insan yang lebih baik dan cemerlang, insya-Allah. Baiklah, pada pagi ini kita akan bersama-sama dengan Al-Fadhil Dr. Muhammad Hairi yang akan berkongsikan kita satu tajuk yang menarik, iaitu pengurusan perbendaharaan zaman Nabi Yusuf alaihissalam, yang akan beliau kupas melalui surah Yusuf dari ayat 43 hingga 49. InsyaAllah program ini akan berjalan dengan perancangan yang seperti biasa, di mana selepas tamat saja rancangan ini akan turut disiarkan kuis bagi memberi peluang rakan-rakan untuk menjawab soalan-soalan yang diberikan oleh Al-Fadhil Dr. Hairi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa sebelum kita memulakan majlis, marilah sama-sama kita membacakan umur kita dengan yang kita hadiahkan kepada Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW, kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, dan juga kepada rakan-rakan kita, kepada guru-guru kita, terutamanya rakan-rakan kita di UTM yang terlebih dahulu meninggalkan kita, dan semoga semua almarhum dan almarhumah ditempatkan bersama-sama dengan ahli syurga, insyaAllah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah tuan-tuan dan puan, tanpa melengahkan masa, majlis mempersilakan Al-Fadhil Dr. Muhammad Hairi untuk meneruskan dan memulakan program kerohanian FSSH siri yang ke-79 dengan membacakan terlebih dahulu surah Yusuf ayat 43 hingga 49. Silakan Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada pengurusi majlis, Cik Jais, Profesor Dr. Zaidatun binti Tasir, Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, timbalan-timbalan dekan, penolong-penolong dekan, pengurusi sekolah, rakan-rakan bersyarah dan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Baik, saya akan membacakan surah Yusuf ayat 43, bermula ayat 43 sehingga 49 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin siman. Inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un 'ijafun wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Qalu adghathu ahlam wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin.
وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون صدق الله العظيم. Cik Jais tutup mic, Cik Jais. On mic. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Heri. Bacaan surah Yusuf ayat 43 ke 48 yang telah pun dibacakan, dan kita persilakan qari undangan kita yang pertama, Tuan Haji Muhammad Yazid Yamin, untuk membacakan surah Yusuf. Silakan Cik Yazid. Terima kasih Cik Jais. Assalamualaikum. Cik Jais, ni sampai ayat keberapa saya baca ni? Saya kalau ikut dalam pada tu baca je lah. Baca je lah. Baca je lah. Okay, insyaAllah. Banyak tahap pun baca je lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Yusuf. Wa qala al-maliku inni Ayat ini. Betul. Wa qala Betul. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 إجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 إجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم
فما خسدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون Sadaqallahu azim. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون صدق الله العظيم. Sadaqallahu azim. Terima kasih kepada Tuan Haji Yazid. Ya, terima kasih Cik Yazid. Dan kita persilakan kepada undangan yang kedua, Saudara Rosiskan Zulkarnain Mansur. Silakan, Saudara Is. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak kena apa bacaannya Ustaz Teguh Ustaz panjang ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un 'ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Qalu adghathu ahlam wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Wa qala alladhi naja minhuma wattakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Saudara Iskandar atas bacaan yang mantap surah Yusuf, dan kita persilakan perundangan kita yang ketiga, yaitu Al-Fadhil Saudara Zainal Abidin bin Cukuman. Silakan Kang Enang. Terima kasih tanya Iis. Sama-sama, alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقال الملك إني
أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع إجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 إجاب و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمت لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Saudara Zainal dan juga rakan-rakan undangan yang mengalunkan bacaan surah Yusuf sebentar tadi. Mantap. Alhamdulillah. Dan saya akan bacakan terjemahan ayat tersebut bermula daripada ayat 43 hingga ayat 49. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan pada suatu hari Raja Mesir berkata, sesungguhnya aku mimpi melihat 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Dan aku melihat 7 tangkai biji-bijian yang hijau-hijau dan 7 tangkai lagi yang kering. Wahai ketua kaum yang hadir, terangkanlah kepadaku tentang mimpiku ini, kalau kamu orang yang pandai menafsirkan mimpi. Mereka menjawab, yang demikian itu ialah mimpi-mimpi yang bercampur aduk, dan kami bukanlah orang-orang yang mengetahui mimpi-mimpi yang sedemikian itu. Dan pada saat itu berkatalah orang yang terselamat di antara mereka yang berdua itu, dan yang baru mengingati, yakni akan pesanan Yusuf, sesudah berlalu suatu masa yang lanjut. Aku akan memberitahu kepada kamu tafsirannya. Oleh itu hantarkanlah daku pergi kepada orang yang mengetahui tafsirannya. Setelah ia berjumpa dengan Yusuf, berkatalah ia, Yusuf, wahai orang yang benar pada segala-galanya, tafsirkanlah kepada kami, seorang bermimpi melihat 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus, dan 7 tangkai biji-bijian yang hijau, serta 7 tangkai lagi yang kering. Tafsirkanlah supaya aku kembali kepada orang-orang yang mengutusku itu, semoga mereka dapat mengetahui tafsirannya. Yusuf menjawab, hendaklah kamu menanam bersungguh-sungguh 7 tahun berturut-turut. Kemudian apa yang kamu ketam, biarkanlah dia pada tangkai-tangkainya, kecuali sedikit dari bahagian yang kamu jadikan untuk makan. Kemudian akan datang selepas tempoh itu 7 tahun kemarau yang besar, yang akan menghabiskan makanan yang kamu sediakan baginya, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan untuk dijadikan benih. Kemudian akan datang pula sesudah itu tahun padanya orang ramai beroleh rahmat hujan, dan padanya mereka dapat memerah hasil anggur zaitun dan sebagainya. Baiklah tuan-tuan, Maha benar Allah yang Maha Agung. Demikian dari terjemahan surah Yusuf ayat 43 hingga 49.
Dan marilah sama-sama kita mendengarkan kupasan ibrah pengajaran yang akan dikongsikan oleh Al-Fadhil Dr. Muhammad Haidy Kamarudin dalam tajuk program kita pagi ini, iaitu pengurusan perbendaharaan zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Silakan Al-Fadhil Dr. Haidy. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulakan kita punya perbincangan ataupun perkongsian pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan yang budiman, saya ingin kita ulang kaji sikit lah berkaitan tentang hukum tajwid. Okey, alang-alang kan? Baik, kat sini ada hukum tajwid yang perlu kita perhatikan, iaitu ini. Ini nun saddah. Jadi apa cara bacaannya? Pak Jaiz, apa hukum cara bacaannya ni? Ini. Dengung panjang. Okey, kita kena dengung. Kemudian kita ada huruf mat di sini. Huruf mat bertemu dengan alif di sini kan, huruf mat. Jadi cara bacaannya ialah ini aro. Dia panjang. Okey, panjang, biasanya dua. Dia boleh baca dua, dia boleh baca empat atau baca lima. Dua, empat, lima. Tapi biasanya kita akan baca empat lah. Mat dipanggil mat jaiz mun fasil. Bukan wak jaiz Okey, kemudian kita akan tengok kat sini. Simani yakuluhun. Tanwin bertemu dengan ya. Tanwin bertemu dengan ya. Apa hukum dia? Tanwin bertemu dengan ya, iaitu kita dipanggil idgham ma'al Gunnah. Gunnah. Okey. Di mana cara bacaannya ialah kita memasukkan bunyi tanwin ni ataupun tanwin ni ke dalam bunyi ya. Simani yakuluhun. Okey, itu cara bacaannya. Kalau kita tengok kan, kalau kita tengok dalam mushaf kita, Resam Osmani kan, yang biasa kita baca tu, kalau kita melihat kan, kalau di sini baris dia ada sengit sikit. Dia ada sengit sikit. Bila ada sengit, maknanya dia kena baca ada dengung. Okey. Biasanya macam ni, contoh macam ni. Tunggulatin. Tin. Kat sini dia kena baca, dia tak ada dengung. Dia panggil garis, Dr. Megat kata garis lari. Saya pun garis lari. Okeylah. Dipanggil izhar. Kat sini hizhar halqi. Di mana kita kena baca secara terang lah, izhar. Izhar maknanya kita kena baca terang. Okey. Lagi satu. Kat sini. Bulatin. Kat sini. Apa hukum dia? Nun mati bertemu dengan ba. Apa hukum dia? Nun mati bertemu dengan ba. Okey. Nun mati bertemu dengan ba ialah iqlab. Dipanggil iqlab. Iqlab. Okey, mana cara bacaan dia ialah dia ada macam bunyi mim sikit. Okey. Sumbulatin. Sumbulatin. Cara bacaan dia lagi, dia kena, orang kata apa, dia tidak boleh merapatkan bibir. Bibir dia tak boleh rapat, dia kena ada sehelai, seolah-olah ada sehelai kertas yang boleh melalui kita punya antara dua bibir tu. Iqlab. Jadi, okey, alright. Kemudian, saya nak terangkan yang ini. Okey, di sini ada, saya tak ingat nama dia apa. Di sini kan ada tanda yang ni. Apa maksud tanda ni? Waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum. Ana ni, okey, bila kita baca wasal, alif ni ataupun huruf mat ni dia orang kata apa, tak ada. Dia tidak ada. Tapi sekiranya kalau kita waqaf, waddakara ba'da ummatin ana, kita kena sebut dia. Tapi kalau kita wasal, kita kena ibarat dia tak ada, dia tiada di situ. Alright. Itu sedikit sebanyak tentang tajwid, perbincangan tajwid kita pada hari ini. Baik, saya teruskan kepada perbincangan kita. Baik, sebelum itu, sebelum kita membincangkan tentang lebih lanjut berkaitan tentang apa yang berlaku pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, tuan-tuan dan puan-puan, suka kita saling berkenalan lah. Siapakah itu Nabi Yusuf alaihissalam? Okey.
Yusuf ini nama baginda ialah Tuan Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim bin Tarikh bin Nahur bin Saruh bin Ru'u bin Falih bin Abir bin Shalih bin Ahfashad bin Sam bin Nuh. Dia punya salah silahnya. Menariknya, betapa Allah kata apa merahmati keluarga Nabi Yusuf ini ialah kerana bayangkan Nabi Yusuf seorang rasul, Nabi Yaqub seorang rasul, Nabi Ishaq pun seorang rasul dan Nabi Ibrahim pun seorang rasul dan sampailah ke atas iaitu Nabi Nuh. Nampak dia punya salah silahnya, mulianya keturunan Nabi Yusuf alaihi salam. Okey, di mana mereka ialah Nabi Yusuf, ayahnya, datuknya, moyangnya ialah Nabi. Okey. Baik, kemudian kalau saya rasa tuan-tuan dan puan-puan semua tahu bahawa Nabi ayah kepada Nabi Yusuf ialah Yaqub alaihi salam. Okey, bila orang kata Bani Israel, kan Bani Israel ada 12. Israel itu merujuk kepada Yaqub. Ada banyak tafsiran lah apa yang dimaksudkan kepada Israel tu. Ada yang menyatakan Israel tu maksudnya ialah hamba Allah. Isra tu merujuk kepada orang kata apa? Hamba. Il tu merujuk kepada Allah, wallahu a'lam. Okey, itu adalah ayahnya. Bagaimana dengan bonda Nabi Yusuf alaihi salam? Bonda Nabi Yusuf ialah Rahil. Siapa itu Rahil? Okey, Rahil ialah isteri kedua kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Okey. Tapi saya tak jumpalah dia punya salah silah keturunannya. Kalau saya rujuk buku ni, saya tak jumpa lagi lah. Mungkin ada tapi saya tak jumpa. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, adik-beradik seibu sebapa. Adik-beradik kandung kepada Nabi Yusuf alaihissalam, tuan-tuan dan puan-puan, ialah Bunyamin. Bunyamin. Maknanya bila kita baca dalam sirah, Rahil iaitu yakni ibu kepada Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia ketika melahirkan Bunyamin. Okey. Di manakah lokasi penceritaan Nabi Yusuf alaihissalam ini? Okey, Nabi Yusuf alaihissalam ini kalau ikutkan berasal daripada kawasan di Palestin. Okey. Alright. Jelas ya tuan-tuan dan puan-puan semua? Okey. Baik, kemudian kita pergi. Ini dia punya salah silahnya. Tadi yang kita bincangkan tadi. Okey, di mana Nabi Yaqub berkahwin seramai 4 orang, iaitu dia ada isteri yang pertama Laya, isteri kedua Rahil, isteri ketiga Balha dan isteri yang keempat itu Zulfa. Okey, di mana Laya ini ialah kakak kepada Rahil. Kakak dia. Okey, mungkin syariat pada zaman tersebut syariat pada zaman tersebut ialah boleh berkahwin antara adik-beradik. Kemudian Rahil membenarkan Nabi Yusuf berkahwin dengan Balha iaitu hambanya, dan Laya menyerahkan Zulfa sebagai hambanya. Hambanya kepada Nabi Yaqub untuk dikahwini. Daripada Laya muncul 6 orang anak, lahirnya 6 anak. Yang pertama yang paling sulung ialah Raubil, kemudian Syam'un, Lawi, Yashakil, Zabilun dan Yahuza. Okey. Kalau tuan-tuan dan perempuan semua tahu, Lawi inilah banyak melahirkan keturunan Nabi-Nabi dan Rasul. Kalau kita baca sirah, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam lahir daripada keturunan Lawi. Kemudian daripada Rahil, isteri kedua Nabi Yaqub, lahirlah Nabi Yusuf dan Bunyamin. Kemudian dia ada Balha, iaitu Dad ataupun Dan, Naftali. Kemudian Zulfa, Jad dan Ashir. Inilah anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam. Maknanya bila orang sebut siapakah Bani Israel? Inilah keturunan Bani Israel. Alright. Tadi Dr. Hafiz ada cakap tentang Mat Jaiz Munfasil, riwayat Hafs an Asim, iaitu dibaca 4 atau 5 harakat. Saya tersilaplah di situ ya. Maknanya kalau Mat Jaiz kita kena baca 4 dan 5 menurut Hafs an Asim. Okey. Ini tuan-tuan dan puan, bila sebut tentang Nabi Bani Israel, kata 12 keturunan Nabi Bani Israel, inilah dirujukkannya 12. Okey, jelas ya tuan-tuan dan puan? Baik.
sebelum kita kita tengok kronologi dia, kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita merujuk ayat yang terawal dalam surah Yusuf ini, Allah menceritakan bahawa, tak silap saya ayat yang ketiga atau yang ketiga rasanya. Kedua, di mana kisah Nabi Yusuf ini merupakan ahsanul qasas. Kisah yang terbaik. Kalau tuan-tuan dan puan-puan semua tak perasan surah Yusuf ini hanya menceritakan tentang Nabi Yusuf sahaja. Mungkin dia ada cerita tentang Nabi Yaqub alaihissalam, tetapi Nabi Yaqub muncul di awal dan sedikit di tengah dan di hujung. Itu sahaja Nabi Yaqub. Tapi banyak menceritakan tentang perjalanan ataupun kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Baik. Kemudian kita pergi tengok kronologinya. Okay, di awal surah Nabi Yusuf bermimpi tentang 11 bintang. Okey, 11 bintang yang sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian adik-beradiknya mengetahui kisah itu dan membawanya pergi bermain dan dibuang ke dalam perigi. Yang itulah yang munculnya satu bacaan yang kita perlu ismam. La ta'manna. Okey, maknanya adik-beradik dia kata, nak bawa tu lah Nabi Yusuf. Dia muncungkan mulutnya. Okey. Kemudian setelah dibuang daripada perigi, kemudian diambil oleh pedagang untuk bawa ke Mesir dan dijual di Mesir dengan harga yang murah. Menurutnya ada dijual dengan harga yang murah yang tak selayaknya kepada Nabi Yusuf, sebab Nabi Yusuf itu tidak tidak ternilai harganya. Okey. Kemudian baginda Nabi Yusuf alaihissalam itu dibeli oleh Al-Aziz dan dibesarkan di kediaman Al-Aziz. Okay. Ketika ini Nabi Yusuf telah berada di Mesir. Kalau kita ikut maps, di sinilah sekitarnya, tapi wallahu alam saya tak tahu di mana kedudukannya. Sebenarnya bukan Israel. Okey. Okey, kemudian isteri Al-Aziz telah menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, di mana berlakulah baju terkoyak. Maknanya baju Nabi Yusuf terkoyak dari belakang. Okey. Kemudian berita itu clear lah, jelas dari tersebarlah di bumi Mesir. Kemudian isteri kepada Al-Aziz itu telah mempamerkan Nabi Yusuf ini di hadapan rakan-rakannya sehinggalah berlakunya terpotonglah jari. Terpotonglah jari orang-orang yang melihat Nabi Yusuf kerana Nabi Yusuf itu sangatlah tampan. Okey. Kemudian Nabi Yusuf dipenjarakan. Ketika di penjara, Nabi Yusuf telah mentakwil mimpi dua orang banduan, di mana seorang banduan dilepaskan dan seorang banduan telah dihukum bunuh. Okey, itulah bermulanya Nabi Yusuf. Salah seorang banduan tu melihat Nabi Yusuf ini pandai mentakwil mimpi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Right. Okey, kisahnya bermula di mana selepas beberapa tahun keluarnya banduan yang dilepaskan, yang Nabi Yusuf alaihissalam telah mentakwil mimpinya. Kemudian Allah telah menunjukkan betapa hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Raja Mesir ketika itu yang bernama Ar-Rayyan bin Al-Walid bin Ar-Rashah bin Faron bin Amr bin Amlaq bin Lawith bin Sam bin Nuh. Maknanya Raja Mesir ini pun juga bersama keturunan dengan Nabi Yusuf melalui Sam. Kalau ikutkan dari segi sirah, Nabi Nuh ada 4 orang anak. Okey. Seorang yang tak mahu menaiki bahtera Nabi Nuh, iaitu dia ada Sam, Ham dan Yafis. Ini adalah keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Okey. Right. Okey, maknanya dikabarkan, saya tak pasti keturunan Sam ini adalah munculnya golongan bangsa Arab. Wallahu alam. Okey ya. Ada yang mengatakan begitulah. Kemudian berbaliklah kita kepada tafsir mimpi itu tadi. Kalau kita baca menurut ayat yang 43 kan. Okey. Raja melihat 7 ekor lembu yang gemuk. 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Okey.
Kalau ikutkan kat sini, kita pun tak tahu apa maksudnya. Kan? Kemudian aku melihat 7 tangkai biji-bijian yang hijau dan 7 tangkai lagi yang kering. Bila bermimpi tersebut, raja pun tertanya, kan? Mengapa? Sebab kalau mengikutkan kitab ini, mimpi tersebut berulang-ulang. Okey? Berulang-ulang. Jadi kalau kita melihat kepada ayat ini, kan? Kemudian pembesar dia menjawab, okey, di sini, wahai ketua-ketua kaum yang hadir, terangkanlah kepadaku tentang mimpiku ini. Kalau kamu orang yang pandai mentafsir mimpi. Okey. Alright. Kat sini, kalau kita tengok dari sudut lughah lah kan. Okey, lughah. Okey. Kat sini mungkin ada yang boleh yang boleh berbahasa Arab. Kat sini perkataan yang digunakan dengan merujuk mimpi ialah ru'ya. Ru'ya. Okey, ru'ya. Apakah dimaksudkan dengan ru'ya? Ru'ya mimpi lah. Okey, tetapi kalau kita melihat ayat yang selepas itu, dia merujuk kepada ahlam. Apa beza ru'ya dan ahlam? Mereka benda yang sama, tetapi maksud yang hampir beza. Dia kedua-duanya membawa maksud yang bermaksud mimpi. Okey, tetapi ru'ya ini, okey, saya terbaca ru'ya ini bermaksud mimpi yang seolah-olah hakiki, ru'ya. Tetapi kalau ahlam, mimpi yang mainan tidur. That's why kenapa kata apa, mimpi, maksudnya ahlam tu maksudnya mimpi yang bercampur aduk. Mimpi yang bercampur aduk. Okay? Tapi kalau ru'ya maksudnya ialah mimpi juga kan, tapi mimpi yang seolah-olah hakiki ataupun nyata. Okay, itu bezanya. Kemudian dia, tak ada orang pun satu Mesir itu tidak tahu bagaimana untuk mentafsir ataupun mentakwil mimpi sebab kelihatan sangat pelik. Jadi pada ketika itu orang kata apa, hamba ataupun pegawai kepada raja ketika itu, Malik ketika itu, Malik bukan Fir'aun. Fir'aun zaman Nabi Musa alaihissalam, tapi pada zaman Nabi Yusuf itu Malik merujuk kepada raja. Kalau nak tahu mengapa, sebab Fir'aun dia bermula selepas itu. Okey, sebab ini adalah zaman pemerintahan raja yang lain. Okey, raja bukannya Fir'aun. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita melihat hamba itu pun teringatlah janjinya ataupun kata-kata Nabi Yusuf untuk meminta dia untuk menceritakan kepada orang lain. Siapakah nama pelayan tu? Pelayan itu bernama Banun. Okey, Banun ataupun Banu. Okey, rasanya Banun rasanya nama dia. Okey, di mana dia telah dibebaskan oleh namanya bukan Banun, Banu. Okey, Banu ini yang telah dibebaskan. Kemudian Banu itu kembalilah berjumpa, bertemu dengan Nabi Yusuf. Berlakulah dialog ini. Okey, wahai orang-orang yang benar. Okey, maknanya pada ketika itu mengapa dia melihat Nabi Yusuf itu seorang yang benar, kerana Nabi Yusuf ini tingkah lakunya, akhlaknya ialah Rasul, seorang Rasul, iaitu mestilah amanah, tabligh, patonah. Kan? Itu adalah sifat-sifat dia. Itulah menyebabkan orang-orang percaya kepada Rasul. Sedangkan kalau kita melihat sejarah Nabi Muhammad SAW, kita akan melihat baginda Rasulullah SAW bergelar Al-Amin, kerana seorang yang sangat amanah dan boleh dipercayai. Jadi bertanyalah pelayan tersebut yang dikabarkan namanya Banu. Dia bertanya tentang apakah maksud yang dimimpi, ru'ya yang dimimpi oleh raja tersebut. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menjawab, Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Okay, Allah sematkan dalam Al-Quran, iaitu hendaklah kamu menanam bersungguh-sungguh 7 tahun berturut-turut. Kemudian apa yang kamu ketam, biarkanlah ia pada tangkai-tangkainya kecuali sedikit dari bahagian yang kamu jadikan makanan. Itulah tafsirnya. Maknanya 7 tahun yang pertama pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, 7 tahun yang pertama akan berlakunya orang kata apa, ekonomi yang sangat hebat, di mana tanam hidup. Dan Nabi Yusuf alaihissalam meminta supaya makanan ataupun gandum tersebut jangan dihabiskan. Perlulah tinggal sedikit bersama tangkai kerana boleh jadi lebih tahan
lama kenapa apa? Kerana apa? Sebab pada ayat yang 48 kemudian datang satu tempoh 7 tahun kemarau yang besar. Okey. Dikabarkan satu kawasan jazirah Arab itu akan berlakunya kemarau besar. Yang itulah hikmahnya di mana nanti adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam yang telah membuangnya akan mengambil ataupun datang ke Mesir. Itulah hikmah yang Allah nak tunjukkan ataupun itulah ibrahnya. Okey. Jadi selepas tempoh ekonomi itu kukuh, kemudian muncullah 7 tahun yang kemarau. Okey. Yang kita akan menggunakan makanan yang telah disimpan 7 tahun yang pertama tadi. Kemudian selepas 7 tahun barulah kita sambunglah mendapat rahmat dan hujan. Itulah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Selepas itu Nabi Yusuf pun panjanglah lagi kisahnya. Kemudian Nabi Yusuf akan dikeluarkan daripada penjara dan menjadi seorang pengurus perbendaharaan negara Mesir pada ketika itu. Jadi kalau kita melihat dalam konteks semasa ataupun dari sudut makroekonomi, itulah menunjukkan bagaimana Nabi Yusuf ini merancang kepada pengurusan ekonomi negara, iaitu Nabi Yusuf menyatakan perlu wujudnya rizab. Satu rizab untuk, kalau macam di negara kita ada statutory reserve ataupun rizab, di mana negara perlu ada simpanan untuk menghadapi masalah ekonomi. Jadi jangan bila ekonomi tengah down, kita pun habiskan semua duit. Negara habiskan ekonomi tengah boom, habiskan semua duit. Tak, negara mesti kena ada pengurusan rizab. Kalau kita merujukkan kepada kisah ini, ramai cendekiawan Islam dan Barat menganggap bahawa Nabi Yusuf ini adalah sebenarnya ialah father of economy. Okey, tapi kebanyakan zaman sekarang ni kalau sistem ekonomi kita banyak merujuk kepada Adam Smith. Okey, Adam Smith itu ialah orang kata bapa ekonomi moden lah. Kemudian kita ada kemudian diikuti dengan Karl Marx yang mengasaskan sistem ekonomi sosialis ataupun komunisme. Okey. Jadi tapi dalam Islam, dalam Islam sendiri pun sebenarnya selepas kedatangan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ramai tokoh-tokoh ekonomi. Sebagai contoh kita ambil Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, di mana Sayyidina Uthman bin Affan merupakan seorang ahli ekonomi, seorang usahawan. Bagaimana kalau kita ingatkan kisah di mana Sayyidina Uthman bin Affan itu telah membeli telaga daripada seorang Yahudi. Asalnya Yahudi itu tak nak jual, tetapi dibeli telaga dengan harga yang ni, kemudian ditawarkan, kita beli. Hari ini Yahudi jual telaga tu, kemudian esok Sayyidina Uthman menjadi pemiliknya dan diberi percuma. Sampailah di akhirnya Sayyidina Uthman bin Affan menjadi pemilik kepada telaga tersebut. Itu menunjukkan bagaimana strategi seorang usahawan, pengurus ekonomi melihat itu sebagai kepentingan kepada kesejahteraan masyarakat. Okey. Berbalik kepada kisah tadi, maknanya kita, tuan-tuan dan puan semua, dalam pengurusan sebuah negara kita perlu ada rizab supaya kita menjaga ekonomi. Maknanya apabila berlakunya ekonomi yang orang kata kemelesetan ekonomi, jadi kita akan cuba untuk mengawalkan ekonomi itu menggunakan rizab yang kita ada, supaya ekonomi kita itu tidak jatuh dengan lebih banyak. Contohnya macam Malaysia, dia ada rizab dalam bentuk USD, dan kita pun ada juga rizab emas. Okey, sebagai contoh, kita ulang pada zaman Tun Dr. Mahathir pada 1998. Mungkin Cik Jais hidup pada zaman tersebut lah. Zaman tu saya pun hidup juga, 1998-97, di mana ekonomi negara jatuh, disebabkan spekulasi mata wang kan. Jadi tindakan bijak daripada Tun Dr. Mahathir pada ketika itu iaitu mengikat mata wang US, di mana dia mengikat mata wang tu sebelum ni tukaran mata wang fleksibel, dia buat satu tukaran mata wang yang tetap, supaya itulah dapat mengawal kedudukan ekonomi. Dan berlaku lagi, tu yang kata tu, ekonomi punya cycle kan, pada tahun 2000, 2008 kan, 2007, di mana ekonomi tidak berapa memberansangkan. Berlakunya macam di US, berlakunya subprime mortgage kan, di mana kerajaan US pada ketika itu
banyak memudahkan untuk membuat pinjaman sehingga kan ekonomi mereka jatuh. Tapi apa yang berlaku di Malaysia pada ketika itu, Datuk Seri Najib yang memerintah tahun 2008, itu yang dia bagi beliau memperkenalkan BRIM supaya ekonomi, walaupun ekonomi jatuh, mereka menggunakan simpanan kerajaan yang ada, menggunakan simpanan kerajaan tu yang munculnya BRIM supaya ekonomi masih rancak walaupun ekonomi dunia merundum. Okey, itu dari sudut makroekonomi. Kalau kita tengok daripada sudut mikro ataupun diri kita sendiri, okey, kita perlu ada juga simpanan. Saya percaya hari ini semua gaji. Okey, kita telah tetapkan ramai perancang kewangan menyatakan bahawa simpanan kita perlu ada sekurang-kurangnya sebulan kita perlu menyimpan 10% daripada gaji kita. Sebagai contoh, kalau gaji kita 4,000, kita perlu menyimpan sebanyak 10%. Berapa 4,000? Cik Jais lah yang kena kan. Kalau 4,000 gaji, okay, berapakah yang perlu kita simpan? Kita ambil 10% daripada 4,000. Berapa tu? Berapa 10% daripada 4,000? Maknanya dianggarkan sebanyak 400. 400. Maknanya kita perlu menyimpan sekurang-kurangnya 400. Itulah yang perlu kita simpan. Dia kan bukan habis gaji je, ujung bulannya tinggal duit tinggal RM5 je kan. Itu pun tak boleh nak keluar lah kan. Sebab bank pun dia ada reserve dia. Perasan tak kalau macam kita keluar duit di bank kan, kita kena ada menyimpan sedikit amount dalam bank. Itu pun reserve bank. Bayangkan kalau kita semua keluarkan duit dalam bank, bank tak ada reserve tu. Macam mana bank nak berfungsi kan kalau duit tak ada dalam tu. Jadi kalau dulu macam saya ingat saya kerja di sebuah bank, satu hari tu kan, bank tetapkan bahawa simpanan sekian-sekian, jenis sekian-sekian, minimum RM100 dalam akaun. RM100, maknanya kalau dia tidak boleh keluar lah, dia tidak boleh keluar RM100 tu. Jadi saya ingat waktu ketika itu orang ramai datang ke bank, menyerbu bank yang ramai sebab nak close account. Sebab RM100 kan, bayangkan anda punya gaji, bayangkan gaji 4,000 kan, 4,000, RM100 ni simpan dalam bank. Maknanya kita punya duit yang boleh kita belanjakan hanyalah 3,900. Dah kurang 100, banyak tu, kurang 100 tu. 2 kali makan nasi Arab, 3 kali makan nasi Arab kan. Jadi ketika itu jugalah bank pun ubah polisi balik. Daripada 100 tu dia turun balik kepada 100, diturunkan daripada 100 pergilah kepada RM10 balik. Itulah maksudnya bagaimana kita, itu reserve bank lah. Okay, balik kalau kita kena ada simpanan. Sekarang ni kita ada banyak peluang simpanan. Kita boleh menyimpan di mana? Boleh simpan di bank, boleh simpan di amanah bank. Okay, kita boleh simpan di mana lagi? Kita boleh simpan dekat tabung haji. Tabung haji. Nanti hibah nak keluar kan, tabung haji. Alright. Kemudian apa lagi tempat yang kita boleh simpan duit? Kita boleh simpan lagi ataupun melabur di ASB, ataupun kita boleh simpan di mana-mana unit amanah. Ini adalah contoh-contoh bagaimana kita mengurus kewangan. Sebab itu adalah sunnahnya. Sunnahnya Nabi Yusuf AS telah menunjukkan sunnahnya bagaimana kita perlu menyimpan ataupun menguruskan kewangan kita. Tidak berlaku dalam bentuk makroekonomi pada negara tetapi kepada kita juga. Itulah sunnahnya. Kemudian kita perlu sekarang ni kita ada pengurusan risiko. Okey? Takaful. Okey? Takaful. Kalau tanya saya apakah hukum kita ambil takaful tu? Saya kata tak adalah sampai hukum wajib, tapi kalau boleh kita ambil lah, kita langganlah takaful. Sebab tapi jangan kata ni Ustaz Khairi ni mesti perunding takaful. Saya bukan perunding takaful tapi takaful itu ialah di mana dia berasal daripada kafalah. Kafalah iaitu maksudnya ialah menjamin. Dan bila isim yang merujuk takaful, ada yang ketawa pula takaful maksudnya ialah dia maksudnya ialah saling menjamin. Kalau kita belajar bahasa Arab ni, perkataan fi'il yang menunjukkan kesalingan. Dia punya bahasa bahasa Melayu betul tu, menunjukkan kepada
kesalingan. Maknanya kita saling menjamin. Okey, bagaimana konsep takaful tu? Okey, bagaimana konsep takaful? Okey, konsep takaful ialah okey. Konsep takaful sebagai contoh di mana saya Harry. Okey, kemudian kita ada Cik Jaiz. Okey. Dan Cik Jaiz. Kemudian kita ada X. Nama dia X. Okey. Okey, kita pun sorry Wak Jaiz, saya terpaksa guna nama Cik Jaiz Jangan banyak sangat petik ni. Tadi tercekik tengah minum sarapan ni. Okey. Alright, jadi kita pun mengumpul lah. Kita sumbangkan RM100. Okey, Wak Jaiz pun RM100. Okey, X pun RM100. Ini konsep asas kepada takaful Kemudian apa-apa berlaku kepada X akan dapat, waris-warisnya akan dapat RM300. Maknanya kita Harry dengan Wak Jaiz sama-sama saling menjamin ataupun membantu waris-waris yang lain. Itulah asal konsep kepada takaful. Okey, takaful. Kalau kita perhatikan, kita pun ada khairat kematian. Khairat kematian macam di kampung-kampung macam saya duduk kawasan kampung ada khairat kematian, di mananya kita akan menyumbanglah setiap tahun. Okey. Jadi itulah yang akan membantu kita selepas kita apa-apa berlaku kepada kita. Jadi secara kesimpulannya, okey, Al-Quran ini memang sempurna. Semua ada dalam itu. Pengurusan kewangan, okey. Ada macam-macam lagi kan. Kalau kita tengok sejarah, kita dalam Al-Quran ada juga menceritakan tentang ilmu astronomi. Kenapa astronomi? 11 bintang. Ada ulama yang berbincangkan, mengapa 11 bintang? Apa keadaan ahli astronomi pun berbincangkan, 11 bintang, adakah 11 planet? Kalau kita belajar planet, kalau di zaman sekolah dulu, kita ada unta zaman batu mahu masuk zoo untuk nak pamer kecantikan Okey, dia punya formula kan. Utarid, Zuhrah, Bumi, Marikh, Mushtari, masuk Zuhal, saya pernah lupa dah kan, Neptune dan Pluto dan seterusnya lah. Jadi ahli astronomi mengkaji cukup ataupun tidak, betul ke tidak di bumi ini, di dalam sistem solar kita ada 11 bintang ataupun 11 planet. Okey, jadi itulah. Jadi kita jadikanlah Al-Quran ini sebagai rujukan kita, panduan kita. Jangan lupa okey, kita sama-sama memanfaatkan ilmu yang terdapat dalam Al-Quran. Bukan sahaja kita baca, kalau boleh kita faham sikit maksud-maksudnya, kita buka tafsir kan. Boleh kita buka terjemahan. Okey, kalau boleh kita belajar di masjid kan, kalau kadang-kadang dia ada buat sesi, dia baca Quran, kemudian ada yang membaca terjemahan. Itulah maksudnya kita cuba memahami tadabbur Al-Quran supaya kita dapat mengetahui Al-Quran ini tersimpan 1001. Bukan 1001 lah, dia banyak lah. Bukan 1001 kan, tapi istilahnya 1001 lah ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi saya akhiri kita punya perbincangan dan perkongsian hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan saya serahkan kembali majlis ini kepada saudara Cik Jaiz. Baiklah, Alhamdulillah, terima kasih Dr. Muhammad Hairi atas perkongsian telah pun diberikan. Mudah-mudahan sedikit sebanyak itu dapat membantu kita dalam meneruskan dan memahami cara pengurusan harta dan juga untuk memberikan manfaat kepada orang-orang yang kita uruskan. Baiklah, semoga segala yang telah dikongsikan itu menjadi manfaat yang besar, dan izinkan saya untuk mengumumkan keputusan daripada kuis pada minggu lepas, iaitu pada siri yang ke-78. Pemenang soalan pertama Puan Nur Farha Abdul Aziz. Untuk soalan kedua Puan Hasnah Muhammad Amin. Untuk soalan ketiga Puan Dina Azlima Muhammad Noor. Untuk soalan keempat Puan Nur Syuhada binti Rusni. Dan soalan kelima ialah Puan Rohaini Yusliza Muhammad Yusof. Itu tadi kepada pemenang-pemenang bagi siri yang minggu lepas 78. Dan sebelum menutup majlis, sedikit pengumuman pada minggu hadapan bagi program kerohanian FSSH untuk siri yang ke-80 dengan tajuk Rahsia Keberkatan Hidup, diangkat dari surah Al-A'raf ayat 90 hingga 96 dan akan disampaikan oleh pembimbing kita Al-Fadil Dr. Nur Al-Zumalail bin Marni. Jadi itu saja pengumuman untuk pada pagi ini, dan saya
Dengan sukacitanya mempersilakan Al-Fadhil Dr. Muhammad Hairi untuk memimpin bacaan doa. Silakan Doktor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل أطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو إلى الحساب اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نجحنا في الامتحان في الدنيا والآخرة بتفوق اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Dr. Hairi. Mudah-mudahan doa yang dibacakan dan diaminkan oleh kita semua akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjadikan kita insan yang lebih baik daripada semalam. Baiklah tuan-tuan dan puan, kita telah pun tiba ke penghujung majlis kerohanian untuk program yang ke-79 ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian yang diberikan oleh Dr. Hairi akan menjadikan panduan untuk kita meneruskan kehidupan ini, insya-Allah. Semoga dipertemukan di lain masa pada minggu hadapan. Mudah-mudahan kita semua terus diberkati hidup di dunia dan akhirat. Untuk itu semoga dipertemukan di lain masa dan ketika. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih kan. Okay, jumpa kejap lagi. Jumpa kejap lagi kita minum teh. Ngombe. Okay. Sim.